ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alal kiram ashabil nizam sya'ulahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ilal malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh serta bersama-sama dengan kebenaran dan bersama-sama dengan kesabaran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Maksudnya setiap daripada umatku semuanya masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu para sahabat bertanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah menjawab, kan, barang siapa yang taat padaku masuk syurga, barang siapa yang tak taat padaku termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari. Alhamdulillah. Yang mati tuan-tuan imam kita. Tak lupa juga Tuan Bilal, suruhnya Tuan Siap, jawatan kuasa Masjid Sidang Jamaah Muslimin Muslimat Mukminin Mukminat rahimahullah taala. Alhamdulillah kita merafakkan sedikit puji dan syukur pada Allah kerana kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini kitab tauhid, hakikat hidup beriman, muka surat 199, 199, masya-Allah. Besok dah masuk, malam ni kalau boleh masuk 200. Dah kita dah tahun 2020 kan, tahun 2020, masya-Allah. Kitab tak habis lagi ni, tahun dah masuk tahun baru kan. Baik, insya-Allah kita sambung dalil dalil tentang sama. Dalil tentang sama, sim ain mim sama. Bukan sama satu lagi tu. Sama juga. Kan terkena najis. Kan satu yang terkena najis maka wajiblah disama. Najis yang mughalazah, najis yang berat, anjing dan juga babi kan, sama juga nama dia. Ada juga orang nama sama, nama sama. Asma pun ada, macam-macam nama kan. Baik, kita lihat as-sama artinya mendengar. Di sini terjemahkan dengan mendengar. Tetapi separuh kitab tauhid ni dia tak terjemahkan dengan mendengar. Dia terjemahkan dengan pendengar. Pendengar.
Itu terjemahan yang paling tepat. Yang paling tepat ialah pendengar. Kan, bukan mendengar, kerana mendengar ni ialah perbuatan. Sedangkan sifat ma'ani bukan perbuatan. Ni termasuk sifat ma'ani ni, sama ni. Kan, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ni sifat ma'ani. Kalau kita bahas sifat ma'nawiyah, baru boleh kita kan sebagai sifat perbuatan. Dikatakan sebagai perbuatan lah. Hal keadaan Allah Ta'ala itu yang mendengar. Hal keadaan Allah Ta'ala mendengar. Jadi yang paling tepat ialah pendengar. Itu juga kalau kuasa. Kuasa, perkuasa. Kuasa, perkuasa. Betul tak? Kehendak, perkehendak. Kalau pengetahuan, pengetahuanlah. Hidup, hidup. Kalau dengar, pendengar. Kalau lihat, pelihat. Kalau kata, perkata. Perkata. Contoh dalam kitab ni lah, kitab Misbah Munir. Kitab Misbah Munir ni dia tulis di sini kan hal pelihat. Bahasa ialah palamyahata. Palamhayata, pelihat. Dia tak sebut melihat. Yes, dia sebut pelihat. Itu juga perkuasa. Kitab Misbahul Mudir yang dikarang oleh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fattani rahimahullah taala fi ma'rifatillahil qadir. Dalam bab mengenal Allah Subhanahu wa taala yang qadir, yang berkuasa. Baik, kembali pada tadi. Jadi as-sama' ialah pendengar. Ialah salah satu sifat daripada sifat yang wajib bagi Allah. Dia juga termasuk sifat wujudi ataupun subuti. Di situ dia tak sebut. Sebab kita dia sebut, dia sebut sama aja, dia sifat wujudi ataupun subuti, bukan amrun i'tibari. Kalau manawiyah, amrun i'tibari. Kalau wujud, subuti ataupun wujudi. Kan? Qidam, baqa, muhalafatu ta'ala al-hawadis, qiyamat ta'ala binafsih, wadaniyat. Ini termasuk dalam sifat amrun i'tibari. Hari itu kita dah cakap dah apa dikatakan amrun i'tibari. Kan? Kemudian bila sebut kudrat, iradat sampai kalam, ini dikatakan wujudi ataupun subuti. Kemudian bila masuk manawiyah, masuk dalam amrun i'tibari semula. I'tibari tahu kan? Kan antara ada dengan tiada. Dia ada pada kharij, dia ada pada zihin, tiada pada kharij. Ada pada zihin, pada minda kita ada. Pada minda ada, tapi dari segi zahiriat tu tak boleh kita nak rasa, nak pegang tak boleh. Nak rasa, nak pegang tak boleh. Tapi dia tetap ada. Kan? Contoh bulat pada tayar. Bulat pada tayar kan. Tayar tu bulat tak? Bulat kan. Tapi bila kita pegang tayar tu, ada tak bulat? Yang kita pegang getah. Yang pegang getah tu, getah dia, bukan bulat. Tapi ada tak bulat? Bulat tetap ada. Itu dikatakan amrun i'tibari. Baik, seterusnya. Jadi dia adalah salah satu pada sifat yang wajib bagi Allah. Anna yang Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan sifat as-sama', nasaya Allah Ta'ala itu tuli. Dan perkara ini adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak ada sifat sama, nasaya Allah Ta'ala itu tuli. Apa makna mendengar? Pada sama ialah pendengar atau mendengar ataupun pendengar lah. Baik. Jadi kalau Allah Ta'ala tak mendengar, macam mana? Mustahil lah. Sedangkan makhluk ini cipta pun boleh mendengar. Makhluk ini ciptanya boleh mendengar. Jadi mustahil yang mencipta lemah daripada yang dicipta. Sedangkan yang mencipta lagi hebat. Manusia lebih hebat daripada Tuhan. Bolehkah macam tu? Tak boleh. Sudah tentu pencipta lagi hebat daripada yang kena cipta. Gitu. Seterusnya, begitu jika Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat as-sama', nescaya terdapat kekurangan pada Allah. Dan ini adalah mustahil.
firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir. Wa huwas samiul basir, dan dianya Allah itu as-sami, maha mendengar, al-basir lagi maha melihat. Maha mendengar dan maha melihat. Betul tak? Dan Allah Taala sebut dalam Quran lagi, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Tuhan berkata, janganlah kamu takut, sesungguhnya aku bersama dengan kamu berdua, aku mendengar dan aku melihat. Asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Cuma beza dia mendengar Allah tak sama macam dengan kita lah. Kalau kita mendengar ni mesti menggunakan alat gengendang telinga kan. Alat gengendang telinga. Ada suara yang kadang-kadang terdengar tu kecil sangat, ada yang besar sangat. Besar sangat pun kita tak boleh dengar juga. Kecil sangat suara pun kita tak boleh dengar. Kita ni biasanya orang kata pertengahan. Pertengahan suara kita dengar baru kita boleh dengar. Kalau terlampau kuat, pekak kita tinggal tak boleh dengar. Kecil sangat pun jauh sangat kan, balik bukit tak dengar kan. Sayu-sayu macam tu, tak siapa dah yang bercakap balik bukit tu. Tak orang ke, bukan orang ke, monyet ke, borok ke, tak tahu. Siapa yang bercakap, siapa yang berbunyi balik bukit, tak tahu. Tapi ada dengar suara sayup-sayup tu kan. Allah Ta'ala tidak begitu. Allah Ta'ala tidak begitu. Okay. Betul juga Allah Ta'ala mendengar yang orang kata, memang kalau kirakan memang di segi manusia memang nak katakan suara tu kecil sangat pun kadang-kadang terdengar sikit lah. Contohnya serangga yang bergerak di kawasan gelap. Serangga yang kecil bergerak dalam kawasan gelap, kan? Ataupun terbang lah, serangga terbang. Kita boleh dengar tak? Tak boleh dengar. Terlampau halus sangat, suara terlampau halus. Tapi Allah Ta'ala boleh mendengar, kan? Suara yang sangat halus tadi. Itulah kelebihan yang ada pada Allah Ta'ala. Dengan itu wajib dah Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat as-sama, maknanya pendengar. Yang sesuai ialah pendengar. Baik, seterusnya kita masuk yang ke-12. Masuk dalam sifat makni yang ke-12, iaitulah al-basar. Basar maknanya maha melihat. Matan ni diambil daripada kitab Risalah Tauhid. Baik, al-basar artinya pelihat. Yang paling tepat pelihatlah. Di sini diterjemahkan melihat, bolehlah, tak ada masalah. Tak masalah pun. Tapi yang paling tepat pelihat. Al-basar artinya pelihat dengan biji mata. Maka hakikatnya ialah satu sifat yang tetap, yang ada, yang qadim lagi azali, yang berdirinya kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Dia berdiri pada zat Allah. Kalau tak ada zat, macam mana ada sifat? Dia mesti ada zat dulu baru adalah sifat. Kemudian maka dengan dia nyata dan terang dan meliputi pada tiap-tiap yang ada. Sama ada itu wajib seperti zat dan sifat Tuhan, atau yang ada itu harus. Sama ada harus yang telah ada ataupun harus yang akan diadakan. Dan tidak terlindung pandangannya oleh gelap, atau dengan sebab jauh, ataupun dengan sebab kecil. Semua tidak terlindung daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Gelap ke, kecil ke dan sebagainya tidak terlindung. Sebenarnya sifat yang ada pada Allah ni kan ta'alluqnya lah inkishaf. Ta'alluq inkishaf. Kerana itu dia sebut dalam sifat makni ada 6 sifat yang ada ta'alluq. Apa makna ta'alluq? Talabus sifat amruz za'id an-zat. Menuntut sifat satu pekerjaan tambahan yang ada pada sifat. Menuntut talabus sifat amruz za'id an-zat. Menuntut sifat satu pekerjaan yang tambahan yang ada pada zat Allah Ta'ala. Jadi sifat yang ada 6. Kudrat, iradat, ilmun, hayat tak masuk. Sama, basar dan kalam. Sama, basar dan kalam. Okey. Kudrat, ta'alluq dia apa? Ta'alluqnya adalah taksir. Taksir mana memberi bekas.
Kemudian iradat, takluknya taksis, menentukan. Taksis menentukan sama ada nak menjadikan ataupun tak nak menjadikan. Okey. Kemudian apa lagi? Ilmun. Takluk ilmun ialah inkishaf. Inkishaf terbuka. Terbuka, tersingkap, kan, clear kan istilah kita kan. Clear lah, jelas. Inkishaf. Gitu. Baik, terus ilmu sama basar. Kan? Sama basar pun inkishaf juga. Kemudian kalam ta'allunya ialah dilalah. Dilalah mana penunjuk ataupun petunjuk. Jadi tuan-tuan, jadi maka dengan dianya Allah nyata dan terang, nampak? Itu inkishaf lah tu. Inkishaf lah tu. Terbuka kan? Terbuka. Dengan dia nyata dan terang dan meliputi pada tiap-tiap yang ada, tiap-tiap yang maujud, sama ada benda tu wajib ada seperti zat dan juga sifat Tuhan, atau yang ada itu harus ada seperti kita lah manusia, harus ada kan, yang telah ada atau yang akan ada, sama ada kita dah ada ke ataupun orang tu belum diadakan lagi kan. Bayi yang akan dilahirkan, tak? Cucu kita yang akan dilahirkan, cucu boleh ada lagi kan, tapi akan ada lah. Cucu mungkin dah ada, mungkin tambahan cucu. Tambahan cucu tu tak? Baik. Jadi dan tidak terlindung pandangannya oleh gelap atau dengan sebab jauh ataupun kecil, semua tak terlindung. Kalau Allah Ta'ala terlindung, maknanya terlemahlah. Kalau ada benda-benda yang terlindung pada pandangan Allah, saya sifat Allah Ta'ala terlemah. Sama macam makhluk. Kerana makhluk ni ada benda yang dia terlindung. Contohnya kita, mata kita ni, kita hanya melihat benda yang ada cahaya. Tak ada cahaya tak boleh lihat. So maknanya waktu malam kita perlu ada cahaya. Tanpa cahaya waktu malam kita tak boleh lihat. Kerana mata kita Allah Ta'ala jadikan khusus untuk melihat siang, ataupun melihat suatu benda yang ada cahaya. Tetapi ada sesuatu makhluk yang Allah Ta'ala cipta, tak ada cahaya pun dia boleh lihat. Tak ada cahaya pun boleh lihat. Kan ada binatang-binatang yang keluar waktu malam. Binatang memang dia keluar waktu malam. Siang dia tidur je kan. Berkoruh je. Malam dia merayap. Kan? Malam dia keluarlah mancing mangsa dia kan. Memang Allah Ta'ala ciptakan binatang ni memang dia keluar waktu malam je. Siang dia tak keluar. Jadi kalau tuan-tuan merayap waktu malam, sama macam binatang tu lah. Merayap musang kan, merayap malam-malam. Tapi musang pun ada masa kadang-kadang siang pun dia keluar juga. Ada juga masa siang. Cuma Allah Ta'ala jadikan khusus mata dia untuk kegunaan malam. Burung hantu kan, burung hantu Allah Ta'ala ciptakan untuk pandangan waktu malam. Jadi siang ni dia tak pernah nampak kan. Dia gabun lah. Contoh kalau nampak tuan apa lah, Imam Rajab ke tak, yang ni yang Syekh Kuna ke ni. Syekh Kuna kan. Jadi dia tak, kalau dia nampak tu sama-sama lah waktu siang, sebab dia berhantu. Berhantu dia siang dia sama-sama tanpa clear. Macam tu. Tapi malam dia clear lah pandangan mata dia. Macam tu. Jadi Allah Ta'ala dah khususkan mata dia melihat waktu malam. So maknanya bagi Allah tak mustahil. Kalau binatang boleh melihat mangsa dia waktu malam tanpa ada cahaya, dan dia boleh tangkap binatang tu, mangsa dia makan, apa lagi pada Allah? Apa lagi pada Allah? Sudah tentu tak mustahil bagi Allah. Sedangkan yang cipta pun boleh melihat satu benda yang tanpa cahaya, kan? Allah Ta'ala lebih hebat lagi lah. Gitu. Cacing tanah, tertilak sini kan, cacing tanah yang duduk dalam tanah tu. Dalam tanah tu gelap tak? Gelap. Ada cahaya dalam tanah? Tak ada. Tapi dia dapat makan dah. Makan kan? Dan sebagainya. Boleh. Kadang dia punya function tu tak apa-apa. Dia tak baik
Itulah kelebihan yang ada pada Allah. Yang demikian, zahirlah Tuhan itu wajib baginya sifat melihat, sama ada yang dilihat itu manusia ataupun tidak, jauh atau dekat, waktu terang ataupun gelap, zahir atau tersembunyi, maka semuanya dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Semua dilihat pada Allah. So janganlah orang kata duduk kita ni kan, jangan suka-suka buat benda-benda yang bukan-bukan. Bila duduk sorang-sorang kan, alah orang tak nampak pun, tak ada masalah. Tapi siapa Allah nampak. Dia melihat apa yang kita kerjakan. Para malaikat menulis. Kita kiri kanan ada malaikat. Malaikat apa namanya? Raqib dan Atid, yang sentiasa menulis di belakang kita ni. Yang ada di kiri kanan kita, apa kita buat. So mana kita tak terlepas dari pandangan Allah Subhanahu Taala dan para malaikat. Yang demikian, bila seorang yang ada kepercayaan seperti itu tidak dapat nafsunya tunduk di bawah titah perintah Allah Subhanahu Taala dengan melakukan apa yang diperintah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang, kerana dia percaya kepada Tuhan ada melihat dia. Dia percaya kepada Tuhan ada melihat dia. Daripada itu tuan-tuan, bangkitlah semangat tidak berani melakukan kesalahan seperti mencuri. Semaknanya kalau kita ada sifat ihsan. Apa makna ihsan? An ta'budullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ni kalau dalam bab tasawuf dikatakan sebagai sifat maqam muraqabah. Seseorang yang ada muraqabah, dia ada makam ihsan juga. Apa maksud ihsan? Dia merasakan kehadiran Allah. Asal mana muraqabah ni? Mengintai. Allah Ta'ala mengintai dia, memperhatikan. Suluh kan, perhatikan apa yang dilakukan oleh manusia ni, apa yang dibuat si Ali ni, apa yang dibuat si Muhammad ni. Semua dalam perhatian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau zaman sekarang ni kita dah ada CCTV kan, lagi canggih pula CCTV kan, ni pun boleh nak tunjukkan gambaran besok akhirat. Tapi manusia ialah kadang-kadang bila nak mencuri, dia mencuri juga walaupun ada CCTV. Dia tak kisah pun. Malahan bila dah curi tu, dia tunjuk muka kat CCTV tu, kat kamera tu. Dia tunjuk muka. Berani dia macam tu. Baik, kemudian daripada itu bangkit dan semangat tidak berani melakukan kesalahan seperti mencuri sekalipun tidak dilihat oleh manusia. Yang demikian dikenaki orang beriman kepada sifat Tuhan dengan iman yang sama pendapatannya dengan pekerjaannya, supaya berbetulan amalannya dengan kepercayaan yang menyelamatkannya daripada pangkat munafik. Daripada pangkat munafik atau penifak. Baik, seterusnya syarah. Al-basar ataupun artinya melihat. Melihat Allah Ta'ala bukan menggunakan mata. Kan? Pilihan Allah bukan menggunakan mata. Kerana setiap semua benda boleh melihat menggunakan mata. Ikan-ikan terdapat lautan. Ikan yang duduk lautan yang gelap tu, kan, berapa kilometer yang duduk lautan tu? Memang tak ada cahaya. Cahaya ni berapa kilometer dia masuk? Berapa kilometer cahaya boleh masuk? 1 kilometer boleh masuk dalam laut. Cahaya mentari boleh? Tak masuk kan? Tak sampai pun, mungkin berapa ratus meter je lah. Berapa puluh meter cahaya matahari masuk. Bawah lagi memang cahaya tak boleh masuk. Gelap gelita dalam bawah tu, kan? Apalagi kalau contohnya yang teluk tu, yang jurang yang terdalam di dunia tu, jurang Marina kot, yang dekat Filipina kan, berapa kilometer tu kan? Saya rasa 10 kilometer kan? Kedalamannya ialah 10 kilometer dalam tu. Dia lebih dalam kalau nak banding dengan Gunung Everest tu. Gunung Everest pun dalam 8,000 meter saja. 8,000 meter. Dia dalam 10,000 meter. 10,000 meter. Mana ada cahaya? Tak ada cahaya. Tapi ada binatang hidup dalam tu. So macam mana dia hidup dalam macam tu? Allah Ta'ala punya kuasa kan. Dia boleh hidup, dia boleh membesar dan sebagainya. Baik. Jadi melihat Allah Ta'ala itu juga tidak menggunakan perantaraan cahaya.
Hakikatnya Allah melihat dengan sendiri tanpa menggunakan alat dan juga pengantara. Hakikat sifat basar ini adalah satu sifat yang qadim lagi azali yang ada kepada Allah. So pandangan Allah Subhanahu Wa Taala tidak dipatasi oleh sesuatu apapun. Basar Allah meliputi segala yang ada. Basar Allah Taala ini meliputi segala maujud, segala benda yang ada. Sama ada wajib, iaitu lazat dan juga sifat Allah, ataupun yang harus, itu setiap perkara yang gaib dan nyata yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya di dalam dunia ni ada pelbagai alam. Ada pelbagai alam. Ada alam janin, alam dunia, alam kubur, alam malakut, alam jabarut, alam jin, macam-macam alam lah. Ada pelbagai alam. Alam malakut nanti daripada para malaikat-malaikat. Kalau Jabarut ni malaikat juga, tapi dia punya kedudukan malaikat itu lagi dekat dan hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alam malakut ni terdiri daripada jin dan juga para malaikat. Tetapi kedudukan malaikat tadi tak sama seperti malaikat yang berada di alam Jabarut. Kedudukan alam Jabarut tu, malaikat-malaikatnya lagi hampir daripada Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi kan semuanya besok sampai masa dan ketikanya akan mati. Itu disebut dalam kitab yang disebut oleh At-Tazkirah fil Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, yang dikarang oleh Imam Qurtubi. Disebut dalam kitab tu, mana semua makhluk itu akan meninggal dan mati besok. Sama ada malaikat yang ada di malakut ke Jabarut ke, semua akan ditarik nyawanya oleh malaikat maut tu. Baik, kemudian tuan, dengan kepahaman bahawa Allah Ta'ala itu bersifat basar, iaitu pelihat, tentu kita akan merasa yakin bahawa setiap perbuatan kita semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So kita kena yakinlah. Kena yakin segala perbuatan kita akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan besok akan dipertuntunkan semula. Kan, ditunjukkan balik. Perbuatan yang kita lakukan tu sama ada baik ke tak baik ke. Kalau tak baik masa tu menangislah, menangis tunduk kan, tak baik. Tapi kalau ditunjukkan perbuatan yang baik kita pernah buat kan, kita pun senyum, suka, gembira lah, seronok. Yang takut tu nanti ditunjuk yang tak baik. Yang tak baik tu lagi banyak pula yang baik. Itu yang tak takut tu. Dan yang demikian, maka lahirlah rasa takut dan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam mentaati segala perintah dan arahannya. Okey? Serta meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dikatakan sebagai iman. Ini dikatakan sebagai iman. Ataupun lebih tepat ihsan lah. Iman dan juga ihsan. Kerana dengan iman pun kadang tak cukup. Mesti ada sifat ihsan, anta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahawa kamu menyembah Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Kalau kamu tak nampak Allah pun, Allah Ta'ala melihat apa yang kita kerjakan. Kerana jika kita belum lagi menasihat Allah Ta'ala itu maha melihat, maka pasti kita akan terjebak dalam kemungkaran dan juga dosa. Dosa itu terlalu mudah untuk kita lakukan, kerana mungkin kita dapat lakukan dalam satu tempat yang tertutup. Nampak tak? Dalam tempat tertutup, kadang-kadang kita membuat benda yang tak elok. Di tempat yang zahir kadang kita tak buat. Tapi ada pula zaman sekarang ni orang tak takut lah. Zahir ke, terbuka ke, dia tak takut. Orang tengah semayang pun dicuri. Kita orang tengah sujud kan. Dia masuk kan, siap menyamar lah tu. Penyamar jadi perempuan, semayang pakai telekung. Semayang pakai telekung kan. Duduk semayang takbir sebelah perempuan. Perempuan pun tak perasan. Dia ingat lelaki, dia ingat perempuan, lelaki. Lepas tu orang sujud dia pun melangkah kepala orang, ambil beg tangan perempuan. Kan?
Dia cabut lagi lah dengan telekung-telekung, dia cabut lagi sekali. Dengan pakai telekung tu. Tapi ada juga kes dulu, ada satu kes sebenarnya, perempuan sempat kejar dia. Pergi kejar, perasan dia. Semana perempuan tu tak khusyuk mungkin. Okey, perempuan tu tak khusyuk solat dia. Dia pun mungkin agak ada lain macam yang orang sebelah ni kan. Suara tergarau nampak. Ni bukan perempuan, bukan lelaki. Dia pun semayang juga, jadi tak khusyuk. Masya-Allah tuan-tuan. Baik, seterusnya, namun Allah Ta'ala Maha melihat, bukan sekadar bilik yang tutup sahaja, tetapi dalam hati pun Allah Ta'ala melihat bagaimana kotornya hati kita. Bagaimana kotornya hati kita. Nampak tak? Contoh paling mudah sekarang ni, zaman sekarang ni, orang scan. Kalau orang kena sakit jantung ke apa kan, scan kan, dia scan. Dengan scan tadi, orang akan nampak apa orang ni sakit sebenarnya. Kalau jantung tu sembek kat mana. Ataupun kalau tak scan pun, dia masukkan melalui kamera tu. Kamera dia masuk dalam mulut kan. Kamera tu masuk dalam mulut, okay? Gitu. Kalau batu garang lagi pula. Batu garangan kan dia masuk kan. Kat mana masuk tu? Saya tak tahulah mana Tapi kamera kan, dia masuk kamera sekali. Kan dia boleh tembak batu garang tu. Pakai kamera kantar kecil, dia tengok tembak. Lepas tu dia tarik balik. Kan? Batu karang tu keluarlah. Mana kecanggihan teknologi lah. Kalau ada manusia pun boleh buat macam tu, kecanggihan tu, apa lagi Allah? Siapa Allah? Siapa makhluk? Allah Ta'ala bagi kelebihan pada makhluk ni, manusia ni, sehingga dia boleh cipta kamera kecil kan? Dia boleh. Itu kalau buat baik. Mana teknologi pun boleh digunakan untuk kebaikan dan keburukan. Kamera pun orang juga boleh gunakan untuk benda tak elok. Kan? Dia beli kamera kecil, contohnya dia letakkan dalam tandas. Dia beli kamera kecil kan, yang halus kamera kan. Dia letak dalam tandas perempuan. Lepas tu nampak berkeli-keli kan, rupa kamera. Nampak. So mana teknologi pun orang boleh buat jahat. Macam tu. Baik, seterusnya, oleh itu kita kena fahami dan hati sungguh-sungguh sifat abasar ini, agar timbul rasa malu untuk kita melakukan dosa dan juga maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada satu kisah tersebut dalam satu kisah di mana seorang wali Allah telah mengumpulkan seluruh anak murid dan meminta agar mereka menyembelih seekor ayam di suatu tempat yang tak dapat dilihat oleh sesiapa. Semua murid dia tadi patuh, kecuali seorang yang tidak dapat menyembelih ayam tersebut. Ni ayam lah, ada riwayat lain menyatakan burung. Burung lah, dibagi burung, okey, kau pergilah sembelih. Kan? Jadi masing-masing diberi pisau dan juga burung ataupun ayam lah. Okey, pergilah mana-mana, kan, sembelihlah pada tempat yang tak ada seorang pun nampak. Macam tu. Jadi semua pun sembelihlah. Semangat sembelih, kan? Macam tu. Baru praktikal. Tak? Kita tengok kalau orang praktikal sembelih tu, semangat semua kan. Kono pula burung puyuh disembelih. Putih kepala burung puyuh tu kan. Jadi si guru bertanya mengapa tidak disembelih ayam tersebut. Maka si murid menjawab, sudah puas dengan cari tempat siapa, tetapi dia tetap merasakan Allah Ta'ala itu melihat. Masya Allah. Oleh itu tuan-tuan, dia tidak dapat melaksanakan arahan dan juga perintah gurunya, kerana gurunya menyebut bahawa hendaklah disembelih ayam itu di tempat yang tidak ada sesiapa pun melihat. Masya Allah. Sebenarnya maksud si guru itu ialah untuk melihat mana satukah murid yang benar-benar menghayati Allah Azza wa Jalla, yang bersifat dengan sifat al-basar. Al-basar. Okey? Dia cakap anak murid ni cerdik lah. Yang lain tu mungkin tak cerdik sangat. Mungkin kurang cerdik sebab itu. Baik. Begitu juga dengan pertemuan Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya dengan Jibril. Ya Jibril, apakah mana ihsan? Aja tadi cakap ihsan. Maka Rasulullah SAW menjawab, ihsan itu ialah
apabila kamu menyembah Allah, seolah-olah kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihat Allah, maka Allah Ta'ala melihat akan kamu. Dah masuk maka Allah Ta'ala melihatnya. Inilah dia tuan-tuan, pokok kepada kebaikan dan kejahatan hati. Ada pepatah menyatakan daripada mata turun ke hati. Daripada mata turun ke hati. Macam tu. Ada tak kalau orang tu tak melihat tapi boleh jatuh hati? Boleh tak? Ada tak? Dia mata tak melihat tapi tetap ada jatuh hati kan? Kan buta kahwin dengan buta. Si buta kahwin dengan si buta lah. Lelaki buta, perempuan buta tapi jatuh hati. So maknanya daripada mata jatuh hati pun tak boleh juga. Kau pakai ke? Tak boleh pakai ke? Daripada mata jatuh hati. So maknanya ada orang buta tapi jatuh hati juga. Macam mana tu? Jadi maknanya teori berkenaan mata turun ke hati ni tak semua boleh pakai lah. Macam tu. Baik, seterusnya begitu juga terjadi kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika beliau satu hari sedang berjalan-jalan, maka beliau terjumpa dengan seorang penggembala kambing. Seorang budak ni. Kesan ni seorang budak Lalu Sayyidina Umar menguji budak tadi dengan menawarkan harga yang tinggi untuk membeli kambing jagaannya dan menyuruh budak tersebut memberikan alasan pada tuannya bahawa kambing itu telah dimakan oleh serigala. Jadi budak tadi terus menjawab. Masya Allah dia jawab macam mana kan? Walaupun tuannya tidak boleh menerima alasan itu, tidak nampak, tetapi Allah Maha melihat segala perbuatan hamba-Nya. Nampak? Codik budak ni kan? Nak cari budak macam ni susah. Jadi Jadi maknanya dia pun budak tadi tak sanggup nak jualkan kambing tadi. Tapi kalau dia jual boleh je. Kalau nak kirakan dia jual, boleh dia dapat duit. Betul tak? Macam tu. Tapi tak nak jual. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah.
Sikit lagi Imam kata ada majlis apa ni tahlil. Baik, sikit lagi. Baik. Jadi kisah budak tadi yang mana walaupun Umar menawarkan pada dia dengan harga yang tinggilah, tetapi budak tadi tak nak jual juga kambing tadi. Kenapa? Kerana tuan ni tak suruh jual. Tuan ni tak suruh jual, tuan dia hanya suruh menjaga kambing, mengembala kambing. So kat situ amanah lah. Maknanya amanah kena ada. Sebab ada zaman sekarang ni orang kadang-kadang bila dititipkan barang, disuruh jaga barang, dia pergi jual barang. Dia pergi jual barang. Ini pun satu hal juga. Bila tanya benda ke barang, dah hilang. Ada kata hilang ataupun orang curi dan sebagainya. Sebenarnya barang tu dia dah jual. Tu mana tak amanah lah tu. Tidak amanah. Keamanah ni penting. Itu sebabnya apabila kita nak letakkan suatu barang kepada seseorang, naklah kita pastikan orang itu seorang yang betul-betul amanah. Seorang yang betul amanah. Sebab nanti kalau tak amanah, habislah. Apalagi kalau contoh anak-anak kita masih kecil. Anak masih kecil, kita dah sakit, sakit dah uzur, harta banyak ditinggalkan. Jadi kalau orang yang kita nak beritahu tu tak amanah, habis duit dimakan, duit dimakan, jadi anak-anak dah tak dapat, jadi anak yatim tu yang merepatlah hidup dia. Jadi kembali pada kisah tadi. Jadi kalau budak tadi, kalau dia tak amanah, boleh sebenarnya kalau dia jual, boleh je kena jual, dapat duit. Lepas tu mungkin dia beritahu dengan tuannya, hilang. Ataupun dia makan segala ke dan sebagainya. Tapi dia tak nak. Nampak? Dia tak nak jual. Masya Allah sudah. Susah nak cari budak macam ni. Jadi Sayyidina Umar menguji budak tersebut dengan menawarkan harga yang tinggi untuk membeli kambing jagaannya, dan menyuruh budak tersebut memberi alasan kepada tuannya bahawa kambing itu telah dimakan oleh serigala. Budak itu terus menjawab, walaupun tuannya boleh menerima alasan itu, kambing dimakan serigala dan tak nampak kejadian itu tadi, tetapi Allah Ta'ala Maha melihat segala perbuatan hamba-Nya. Demikianlah budak kecil tadi, tuan. Jadi dia merasai betapa segala perbuatannya tidak terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para muqarrabin, muqarrabin ialah orang yang dekat dengan Allah. Mereka mempunyai mata hati yang sangat tajam. Sebab apabila mereka telah dicintai oleh Allah, Allah Ta'ala akan nugerahkan kepadanya berbagai-bagai kemuliaan, sama ada hidup di dunia ataupun di akhirat. Sebab Allah Ta'ala sebut, kalau aku dah mencintai seorang hamba, maka akulah penglihatan yang dia melihat dengan dia, akulah tangan yang dia memegang dengan dia, dan akulah kaki yang aku berjalan dengan dia. Itu sebut dalam hadis tu. Hadis yang malam tadi saya ngajar di mana tu? Di Melekai. Masih Melekai tadi malam. Hadis. Hadis berkenaan barang siapa yang menyakiti wali. Barang siapa menyakiti waliku, tu sebenarnya hadis kursi. Hadis kursi. Barang man ada walian faqad azantu biharbin. Barang siapa yang menyakiti waliku, nescaya aku izinkan berperang dengan dia, kata Allah. Tu izinkan perang. Dan senantiasalah hambaku tu sila melazimkan buat benda-benda fardu. Tak ada masanya hamba tadi akan dia buat sunat. Bila hamba tadi banyak buat sunat, maka kata Allah, aku cinta pada hamba itu. Apabila aku dah cinta pada hamba itu, maka akulah penglihatan yang dia melihat dengan dia. Dan akulah pendengaran yang dia mendengar dengan dia. Dan akulah kaki yang dia melangkah dengan dia. Dan akulah orang kata tangan yang dia berpegang dengan dia.
Dan apabila dia meminta fa iza sa'atuhu kan fa'jibu lahu, dan apabila dia minta aku perkenankan pernikahan. Dan apabila dia minta fa iza sta'is tunahu, dan apabila dia minta perlindungan, nescaya aku lindungkan dia. Aku lindungkan dia lah. Hadis itu sebut dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tu hadis kursi tu. Jadi ada kaitan dengan sini lah kita bahas ni. Je tu. Baik. Jadi apabila Allah Ta'ala telah dicinta, apabila mereka telah dicinta Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan anugerahkan berbagai-bagai kemuliaan, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Oleh itu, kenalah kita bersungguh-sungguh menjaga pandangan mata kita agar Allah Ta'ala membukakan mata hati kita untuk melihat alam keagungan dan kemuliaan Tuhan. Agar dengan itu akan bertambah rasa kehambaan dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekadar tu pengajian kita. Ada sikit lagi tu kita datang disambunglah. Baik. Ada pertanyaan tak? Kalau tak ada kita tutup. Ada tak? Ada soalan? Yang tertinggal. Yang mana dulu, yang sunat ke atau itu saya selalu fikir. Yang mana saya yang qada tu buat dulu lah. Yang qada tu buat dulu. Mana setiap kali kita nak solat, kan, contohlah kita nak solat isyak. Contohlah nak solat isyak kan. Ini nak solat isyak kan. Kalau ada yang mana tertinggal itu, kita buat yang qada tu dulu. Lepas tu kita solatlah isyak, solat isyak. Tapi kalau dalam masa macam ni, pengajian ni macam mana nak buat? Sibuk belajar pun wajib juga. Mana waktu-waktu solat yang lain yang lapang. Mana setiap kali fardu yang kita nak buat tu, kita buat dulu. Mana-mana yang qada yang dulu yang tertinggal lah. Je tu. Lepas tu baru kita buat yang wajib yang pada masa tersebut lah. Je tu. Sedangkan yang sunat itu belum lagi diberati pada dia. Belum diberati lagi. Sebab banyak lagi qada lain yang belum disunatkan. Tapi kalau dia nak buat pun tidak ada masalah. Kerana yang sunat itu nanti akan juga menutup kelemahan-kelemahan yang ada pada sembahyang wajib. Sembahyang wajib yang dia tengah buat ataupun sembahyang wajib yang qada. Sembahyang wajib yang qada pun walaupun qada, kadang-kadang ada juga hati melalai ke lain macam tu juga. Walaupun dia buat qada. Qada ni Ustaz, ini mesti confirm 100% ni pahala ni. Kan? Qada. Tapi walaupun qada, hati pun kadang entah ke mana melalai, kena qada juga. Betul tak? Jadi semaknanya boleh juga kalau kita buat sunat. Tak ada halangan. Kan? Kerana kemungkinan besar walaupun tu qada ada kelemahan juga. Apa lagi kalau bukan qada? Ada juga kelemahan kekurangan. Kan hati lalai tak ke mana. Ingat cucu, kan? Ingat handset, ingat telefon, WhatsApp cucu ni tak telefon-telefon bila cucu nak telefon kan. Well lah ubat nunggu cucu tak telefon-telefon. Itulah jawapannya. Boleh? Okey, insya-Allah. Lain soalan? Tak ada. Okey, tak ada, kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa ma'lam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira. Wa sayyana fatai alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tanana futu'a arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha
ومن دعاء لا استجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.